Assalamualaikum. Saya Profesor Azlan daripada UKM Graduate School of Business. Hari ini kita akan berbincang dengan satu tajuk yang begitu penting. Ekonomi dunia semakin bergelora dan Malaysia, negara kita, berada di selekoh yang berbahaya. Hari ini adalah hari yang istimewa, pastinya kerana petang ini, insya-Allah pukul 5 petang dikatakan begitu, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Tan Sri Mahyudin akan mengumumkan barisan kabinet yang baru yang akan mengemudi negara kita. Jadi semua tertunggu-tunggu tentang barisan kabinet ini. Dan yang juga istimewa tetapi dalam konteks yang berbeza, iaitu fenomena yang berlaku kepada ekonomi global hari ini, iaitu kejatuhan mendadak di dalam harga minyak pada paras yang begitu rendah, crossing bawah daripada $34 per barrel yang bermula semalam sebenarnya, akibat daripada ketegangan di kalangan pengeluar-pengeluar negara minyak utama. Yang pertamanya iaitu Saudi Arabia, iaitu apabila kegagalan mereka OPEC, negara-negara OPEC dan juga OPEC Plus, iaitu 10 negara lagi yang bukan negara OPEC tetapi pengeluar minyak yang utama juga, gagal mencapai kata sepakat untuk menurunkan pengeluaran minyak. Jadi kita harus faham, ya, dalam keadaan ekonomi sekarang yang lembab dengan masalah coronavirus, kelembapan ekonomi negara China dan banyak negara hari ini yang berhadapan dengan ketegangan dan juga krisis wabak dan sebagainya, maka permintaan terhadap minyak telah jatuh. Jadi biasanya negara-negara OPEC ini akan cuba untuk mengekalkan harga minyak pada harga yang stabil dan mengurangkan pengeluaran mereka. Namun demikian, terutama Russia masih berdegil tidak mahu untuk menurunkan pengeluaran minyak, maka Saudi Arabia sebagai antara pengeluar yang utama telah mengambil tindakan untuk melambat ataupun menjual harga minyak dengan murah, dan kita dapati harga minyak jatuh menjunam begini. Jadi ini adalah satu keadaan yang begitu merunsingkan pasaran saham seluruh dunia termasuk Malaysia. Hari ini, di awal pasaran hari ini telah jatuh dengan begitu ketara sekali. Dan kalau kita lihat OPEC ini, kita harus fahami sedikit. OPEC ini sebenarnya adalah kumpulan negara-negara yang merupakan pengeluar minyak utama dunia. Ya, kadang kalau kita lihat Venezuela, Saudi Arabia, Iran, Iraq, ini adalah Venezuela, Saudi Arabia, Iran dan Iraq, itu saja akan mewujudkan ataupun menjadi pengeluar sebanyak hampir 73% daripada pengeluaran minyak dunia. Ini adalah rizab-rizab minyak yang telah pun dikenal pasti. Jadi apabila kumpulan negara-negara OPEC ini berentap ataupun berhadapan dengan krisis, maka kita berhadapan dengan suasana sedemikian. Fenomena penurunan harga minyak ini, kalau kita lihat, dia bermula, kelembapan ekonomi global ini dia bermula dengan masalah coronavirus ataupun yang juga berlanjutan daripada kelembapan ekonomi dunia sebelum ini. Dan kemudian yang hari ini kita lihat, ini petikan saya dalam website di Bloomberg, ya, tajuk-tajuk utama semuanya menjurus ke arah permasalahan. Ini yang saya katakan sebagai the global economic turbulence. Ya, macam kalau kita lihat umpamanya krisis ataupun stres di pasaran hutang, ya, isu coronavirus, isu pasaran saham, dan Australia telah mula melihat dan menilai adakah mereka akan berhadapan dengan recession dan sebagainya. Jadi ini adalah satu fenomena yang dalam konteks ekonomi, terutama Malaysia, sebuah negara yang kecil dan terbuka, banyak bergantung dan berinteraksi dengan negara-negara global, berarti ini merupakan satu cabaran bagi kita. Saya ingin membawa sedikit supaya kita semua, tuan-tuan dan puan-puan, dapat melihat apa sebenarnya berlaku dalam konteks harga minyak. Di sekitar penghujung Januari awal dulu, di dalam YouTube channel saya ada buat satu posting berkenaan dengan harga minyak pada ketika itu, iaitu harga minyak telah turun sekitar pada ketika itu 56.21 sen
US dollars setung ya. Jadi ini pun sebenarnya telah merisaukan kita. Itu yang saya tanya dulu, suka atau tak suka dan apa intipatinya. Dan sejak hari itu kita dapati bahawa sekali lagi ini adalah pergerakan harga minyak dan ini yang berlaku menjunam sekarang. Jadi kalau boleh kita lihat pergerakan ini dengan lebih rapi. Apa yang berlaku bermula daripada Januari yang dahulu, iaitu pergerakan harga minyak mentah dunia, dan akhirnya yang terkini yang saya lihat di dalam database iaitu mencecah $31.28 pada pertengahan ataupun tengah hari tadi di awal pagi di pasaran di New York. Ya, jadi berarti ini fenomena. Jadi berarti satu, setidaknya kita harus faham bahawa penurunan harga minyak semata-mata bukanlah sesuatu yang menguntungkan. Mungkin dalam konteks poket perbelanjaan kita rasa kita belanja minyak kurang, tetapi kalau ianya memberi implikasi ke atas ekonomi negara, akhirnya dia juga akan menghentak balik kepada kita. Jadi kita harus berhati-hati dalam menentukan harga minyak yang akhirnya sampai kepada kita. Now, untuk negara, ya, saya melihat bahawa ekonomi global yang bergelora ini, kalau kita lihat pada di awal beberapa bulan yang lalu, saya ingat di awal tahun ini, kita semua dapat lihat kan, saya percaya ramai yang lihat video kapal terbang Etihad Airline 380 yang melanda, yang cuba untuk landing di lapangan terbang Heathrow, dan kapal terbang itu hampir 90 darjah berpusing begitu. Jadi mereka berhadapan dengan turbulence. Tetapi alhamdulillah kecekapan pilot itu telah memastikan bahawa kapal terbang ini dapat landing dengan baik. Jadi apa dalam konteks negara kita? Mudah saja. Sekarang kita berada di dalam kapal terbang, kita ada beberapa kumpulan dalam kapal terbang. Pertama, kita ada kapten kita, chief pilot kita, iaitu Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Dan petang ini kita akan dapat tahu barisan kabinet yang merupakan co-pilot kepada kapten yang mengemudi kapal terbang tadi. Dan kemudian kita ada kaki tangan perkhidmatan awam yang merupakan dalam konteks kapal terbang ini, iaitu umpama macam cabin crew, pramugara dan pramugari. Dan penumpang-penumpangnya adalah kita, rakyat, firma-firma dan sebagainya. Jadi kalau kapal terbang ini berhadapan dengan turbulence, dengan keadaan udara yang begitu bergelora, pertamanya pastinya chief pilot ataupun kapten itu harus memberi tumpuan yang khusus untuk memastikan bahawa kapal terbang ini dapat landing dengan baik. Co-pilot masing-masing melihat kepada tanggungjawab masing-masing, komponen masing-masing. Jadi ada yang melihat kepada pembacaan meter, melihat kepada kejuruteraan kapal terbang itu dan pelbagai lagi, dan memberi maklumat yang jelas kepada penumpang-penumpang di dalam kabin tadi. Ya, jadi berarti setiap co-pilot ini mempunyai peranan yang penting. Dan pramugara dan pramugari memastikan bahawa penumpang-penumpang berada dalam keadaan yang selamat, bersedia untuk berhadapan dengan turbulence tadi, fasten your seat belt umpamanya, dan keperluan-keperluan utama itu semuanya telah ada. Tetapi penumpang-penumpang macam mana pula? Rakyat ataupun kita semua, kalau masa turbulent kapal terbang ni, janganlah minta air panas, minta itu, minta ini, nak postcard lah sebagainya. Ini bukan masanya. Ini adalah masa untuk kita memberi perhatian, memastikan diri kita terselamat ataupun tidak ada kecederaan berlaku. This is not the time untuk kita baru nak masuk tandas. Ya, bukan begitu. Ini bukan masanya. Bukan untuk kita bergerak antara kerusi ke kerusi begitu. Jadi berarti kalau keempat-empat komponen ini memahami apa yang kita hadapi, saya percaya kapal terbang ini boleh landing dengan baik seperti Etihad. Jadi dalam konteks Malaysia, ini turbulence kita. Kita berhadapan dengan global economy slowdown, kita berhadapan dengan wabak coronavirus, kita semua sedia maklum, political instability yang kita hadapi, masih lagi ada cabaran-cabarannya, dan juga dalam konteks ekonomi, kedudukan fiskal, hutang negara, dan juga beberapa isu-isu kos sara hidup dan sebagainya yang kita hadapi. Jadi ini adalah turbulence yang kita hadapi sekarang.
dan kita mengharapkan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri bersama dengan kepimpinan barisan kabinet yang akan diumumkan petang ini akan dapat mengemudi kapal terbang Malaysia ini supaya kita dapat melalui gelora dan juga berjaya melepasi selekoh yang tajam ini, dan akhirnya kita mendarat dengan baik dan kita dapat meneruskan perjalanan kita. Jadi ini cabaran untuk kita semua. Tahniah kepada barisan kabinet yang bakal dilantik pada petang ini, dan saya kaki tangan perkhidmatan awam dan saya percaya seluruh rakyat Malaysia, kita mesti mengambil peranan sebaik yang mungkin untuk memastikan negara kita dapat terus bergerak dengan baik dan terus meluncur menjadi sebuah negara yang cemerlang. Terima kasih.